KPM. Apa lagi tu Rina? Dah cantik dah. Cantik ke cikgu? Ya, cantik sangat tapi cantik bukan cantik luar je penting, cantik dalaman pun penting juga tau. Cantik luar dan juga cantik dalaman. Betul. Bagaimana nak dapatkan kedua-duanya cikgu? Okey, jom cikgu kongsi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Hazrina Kasim dalam program Counselling. Dan pastinya hari ini kita nak bawakan perbincangan yang menarik perhatian penonton-penonton, terutamanya ke dalam kalangan murid-murid, yang mana topik yang dipilih pada hari ini berkenaan dengan cantik luar dan cantik dalam. Pastinya setiap daripada kita faham tentang maksud cantik dan mempunyai tafsiran yang berbeza-beza. Namun hari ini kita nak berkongsi bersama dengan guru kaunseling kita. Ini dia, saya nak perkenalkan, kita bersama dengan Cikgu Nur Fatihah Ahmad. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Rina sihat? Sihat, alhamdulillah, bersemangat dan rasa terus berkeyakinan nak jadi cantik dalam dan juga cantik luar. Okey cikgu, hari ini pastinya kita nakkan satu tip ataupun panduan berkenaan dengan cantik luar dan cantik dalam. Tapi sebelum tu, pastinya cikgu boleh kongsikan dulu tentang definisi cantik ni cikgu. Okey, terima kasih Rina. Bila kita berbincang tentang cantik ni kan, dia banyak definisi sebenarnya. Okey, banyak definisi cantik. Sebab bila kita cerita tentang cantik ni, ramai sangat orang berlumba-lumba nak jadi cantik. Setiap hari kita bercerita tentang macam mana nak jadi cantik, macam mana nak jadi putih kan, macam mana nak jadi kurus dan sebagainya. Maksudnya topik cantik ni satu topik yang sangat digemari. Bukan saja digemari oleh kita, tapi digemari oleh anak-anak murid saya di sekolah, anak-anak murid cikgu-cikgu lain di sekolah kan. Jadi bila kita bercerita tentang cantik, apa sebenarnya maksudnya cantik? Okey, jadi cantik ni sebenarnya banyak tafsiran. Ada orang berkata cantik ni ada kena putih kan. Ada orang kata cantik ni kena kurus. Ada juga orang suka cantik ni kalau kulitnya sawo matang kan. Jadi pelbagai definisi cantik. Jadi hari ni kita nak berbincang tentang macam mana nak jadi cantik, bukan sekadar cantik fizikal, tetapi juga cantik dalaman, cantik dalam, cantik personaliti, cantik pembawaan diri dan sebagainya. Dan bila kita bercerita tentang cantik, saya suka satu pepatah bahasa Inggeris yang menyebut beauty lies in the eye of beholder. Cantik ni, kecantikan ni, dia berbeza mengikut tafsiran individu, mengikut taste ataupun preference ataupun orang kata apa, individu lah, individu punya pilihan. Ada orang lahirnya macam ni tapi tetap cantik. Dan bila mana kita kata semua orang cantik, semua orang ada kelebihan, semua orang ada kelemahan. Jadi hari ini kita nak berbincang macam mana kita nak naikkan kelebihan kita ni, macam mana kita nak bawa diri kita supaya yang cantik tu terserlah, dan yang buruk tu, yang lemah tu kita sorok-sorokkan supaya yang cantik tu lebih nampak. Macam tu lah Rina. Tapi bila cikgu menyentuh tentang ia penting untuk kita lihat bukan saja dari segi fizikal, tetapi pembawaan diri kita itu lebih penting. Baik cikgu, persoalannya sekarang ni, bila menyentuh tentang definisi cantik ini, bagaimana, adakah ianya mempunyai perkaitan cantik luar dan juga cantik dalaman? Sebab apa? Kalau kebiasaannya kita dengar, orang selalu akan kaitkan bila cantik dalamannya, maka terserlahlah cantik di luarnya. Pandangan cikgu? Okey, macam ni Rina, bila kita cakap pasal cantik, kenapa? Semua orang berlumba-lumba nak cantik, betul. Ada orang sampai obses nak cantik. Tapi kenapa? Kenapa orang nak cantik? Jadi mengikut kajian, kebanyakan orang kenapa dia nak jadi cantik? Sebab satu je, kita ni manusia kan, manusia ni kan makhluk sosial kan. Bila makhluk sosial, kenapa kita nak jadi cantik? Sebab kita nak diterima Rina. Kita nak, bila kita pergi sekolah, anak murid pergi sekolah, kawan-kawan suka kan. Bila kita bekerja, berjumpa dengan orang, berjumpa dengan masyarakat, masyarakat suka kita. Sebab itu manusia nak jadi cantik. Dan bila mana
kita bercerita tentang penerimaan masyarakat, bila kita jumpa orang Karina kan, bila kita tengok orang cantik kita suka betul. Tapi bila orang tu baik lagi kita suka betul tak? Sangat suka cikgu. Dah lah cantik kan, macam Rina dah lah cantik, baik pula kan. Jadi lagilah orang suka. Jadi bukankah itu sebenarnya yang kita nak orang terima kita? Jadi bila kita nak diterima oleh masyarakat, bukankah cantik fizikal dan cantik dalaman itu sangat penting sebagai satu pakej supaya masyarakat bila berjumpa dengan kita, dia boleh terima kita. Okey, saya tertariklah bila cikgu sentuh tentang kalau cantik ni dia datang dengan pakejnya sendiri. Bila kita melihat seseorang individu kan secara fizikalnya memang cantik cikgu. Tapi dari segi percakapan, dari segi adabnya, kita rasa kurang gemar ataupun kurang enak. Ini juga mungkin kalau boleh kita tafsirkan sebagai dalamannya yang kurang diberikan perhatian. Bagaimana mungkin cikgu dalam situasi ini panduan kita supaya kita dapat elakkan dari segi dalamannya yang kadang-kadang boleh membuatkan orang rasa negatif dengan kita cikgu? Okey, macam tu. Saya suka soalan Rina ni sebab bagi saya macam ni lah Rina kan. Bila saya berjumpa dengan pelajar murid-murid di sekolah kan, ramai yang bercerita yang tanya dengan cikgu macam mana jadi cantik kan cikgu, macam mana nak jaga kulit dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang lebih penting daripada kecantikan fizikal, fizikal penting juga untuk jadi cantik kan. Betul. Penting sebenarnya untuk kita jadi cantik, berpenampilan menarik, yang tu kita akan kongsikan kemudian. Tapi dalam masa yang sama, kita kena bawa pembawaan diri kita. Pembawaan diri kita dalam masyarakat tu kena cantik, kena baik. Macam mana tu Rina? Bila dalam bahasa psikologi kita panggil interpersonal, antara manusia dengan manusia lain itu kita panggil interpersonal. Jadi hubungan kita manusia dengan manusia ni kena cantik. Macam mana nak jadi hubungan yang cantik kan? Yang pertama, pembawaan diri kena baik, kena betul. Macam mana nak ada pembawaan diri yang baik? Yang pertama, macam mana kita bereaksi dengan masyarakat? Apakah kata-kata kita kata-kata yang baik? Apakah bahasa kita bahasa yang cantik? Sekarang ni Karina, bila kita tengok dalam kalangan murid sekolah kan, kita tak payah tengok dekat sekolah lah kan. Rina mungkin jarang pergi sekolah sekarang kan. Kita tengok dalam media sosial dan social media kan. Tengok bahasa-bahasa. Kadang-kadang bahasa carutan kan, kita tengok orang mencarut tu kan, anak-anak murid cikgu kan. Bahasa carutan tu dah jadi penanda wacana kan. Setiap satu ayat tu kena ada sikit mencarut. Baru rasa macam cool, rasa macam hebat kan semua orang mencarut. Sebenarnya inilah pembawaan diri yang tak cantik Rina. Bila kita tengok orang punya bahasa remaja-remaja sekarang kan, sikit-sikit dia ada sikit mencarut, sikit-sikit ada sikit bahasa mencarut. Ini adalah satu pembawaan diri yang tidak cantik sebenarnya. Kalau boleh kita nak elakkan daripada pembawaan diri sebegitu. Betul. Yang pastinya sekarang ini kita nak berehat seketika. Kembali lagi bersama kami dalam program kaunseling di Didik TV KPM. Terus bersama kami dalam program kaunseling di Didik TV KPM yang pastinya hari ini topik perbincangan kita menyentuh tentang cantik luar dan cantik dalam. Baik, kita terus nak bersama dengan Cikgu Nur Fatihah Ahmad. Cikgu, bila kita melihatkan suasana pembelajaran pada hari ini, murid-murid bukan sahaja memberi fokus terhadap dunia pendidikan mereka, tetapi kalau nak dilihatkan setiap daripada individu murid-murid ini semuanya dah pandai bergaya, semuanya nak cantik cikgu. Daripada usia sekolah rendah lagi dah tahu nak pilih baju bagaimana, dah tahu dah nak kenakan makeup bagaimana, apatah lagi murid-murid kita yang berada di sekolah menengah yang meniti usia remaja ni. Baik cikgu, kalau kita nak sentuh tentang penjagaan diri kan untuk murid-murid ini, bagaimanakah sebenarnya tip terbaik untuk mereka? Okey, terima kasih Rina. Bila kita cerita tentang kecantikan ni Karina kan, saya pula berada di sekolah menengah. Memang kita tengok ramai sekarang remaja, murid-murid kat sekolah, terutamanya murid-murid sekolah saya lah kan. Memang semuanya cantik-cantik. Kalau nak banding dengan zaman saya dulu, zaman saya sekolah rendah, ya Allah comotnya Tuhan dia yang tahu. Kalau papa ke gambar cikgu sekarang dekat TV ni, saya rasa boleh malu seumur hidup saya kan. Nak bandingkan murid-murid sekarang, remaja sekarang punya cantik Rina. Dan bila bercerita tentang cantik, suka betul dia orang. Jadi hari ni cikgu nak kongsi sedikit macam mana cara penjagaan diri secara fizikal untuk anak-anak murid cikgu di sekolah dan juga anak-anak murid di sekolah lain lah, remaja-remaja sekarang, macam mana nak jaga macam mana nak punyai
rutin kecantikan sendiri supaya bila kita cantik dekat luar, kita sendiri pun akan yakin sebenarnya, Rina, kan. Jadi sekarang saya sebagai seorang guru, kan, saya nak ingatkan anak-anak murid terutama yang masuk remaja, yang nak meniti remaja ni, tolong pastikan yang pertama untuk jaga kecantikan kena pakai sunblock, kan. Kena pakai sunblock. Tak kisah tak make up pun tak apa, tapi kena ada sunblock. Yang pertama, paling penting. Nak ke sekolah, pakai sunblock. Okey? Jadi barulah kulit kita akan kekal cantik dan tak ada jeragat. Okey? Sebab bila kita melihat kan aktiviti di persekolahan juga memang ada banyak terdedah dengan aktiviti jasmaninya, kurikulumnya, sesuai lah bila kita dapat menggamalkan ataupun menggunakan sunblock ini sebagai penjagaan kulit wajah kita. Baik cikgu, mungkin cikgu juga boleh kongsikan cara untuk kelihatan cantik bila murid-murid ni nak berhadapan dengan orang, terutamanya nak berhadapan dengan cikgu, kan. Kadang-kadang dalam situasi ni kita melihat ada murid-murid yang tak ada keyakinan diri. Mungkin mereka merasakan diri mereka tak cantik dari segi pakaiannya ataupun tak ada keyakinan melihatkan kepada raut wajah mereka. Bagaimana nak mengembalikan keyakinan murid-murid ini, cikgu? Okey, macam ni, Rina. Yang paling penting untuk anak-anak murid di sekolah, bila mana kenapa kita tak yakin diri? Yang pertama, sebab punca utama murid-murid sekarang, remaja sekarang tidak menerima diri, tidak yakin diri, satu je sebabnya dia tidak menerima diri dia. Perkara pertama untuk anak-anak murid cikgu di sekolah, yang pertama, yang paling penting untuk nampak cantik, kita jangan sesekali bandingkan diri kita dengan orang. Itu istilah yang kita panggil, kita sabotaj diri kita. Jadi jangan sabotaj diri kita sendiri. Orang lain tak cakap apa-apa, tapi kita sendiri cakap, alamak, aku ni tak cantik sangat lah. Orang lain tak perlu kutuk kita, tapi kita sendiri yang kutuk diri kita. Jadi bila mana kita selalu sabotaj diri kita, keyakinan diri kita akan menurun. Kita akan rendah keyakinan diri. Baik, saya sangat setujulah dengan apa yang dikongsikan oleh cikgu. Bagaimana sebenarnya ia boleh menjadikan keyakinan diri itu semakin meninggi ataupun kita sendiri rasa hilang keyakinan diri. Semuanya terpulang kepada diri kita, kan, cikgu? Tapi kalau kita sentuh dari segi cantik dalaman ini, bagaimana sebenarnya murid-murid nak membina kecantikan dari dalaman? Okey, Rina, macam ni. Saya bila kita nak bercerita tentang cantik luar dan tiba masuk pula cantik dalam, saya suka satu ayat ataupun satu doa yang kita selalu amalkan. Biasanya kalau kita cakap pasal doa ni, mesti semua orang tahu punya lah, kan. Doa ketika nak bagusnya, kan, dalam Islam ni semua benda ada doa, kan. Ini doa untuk melihat cermin. Bila kita tengok cermin, kan, kita selalu berdoa, betul tak? Dalam bahasa doanya berbunyi macam ni lah, kan. Allahumma hasanta khalqi fahasin kuluki. Maksudnya, ya Allah, cantikkanlah akhlakku sebagaimana kau perelokkan rupaku. Nak ceritanya kat sini, Rina, cantik tu memang Allah dah bagi dah. Semua orang ni Allah dah bagi rupanya elok. Kita ni makhluk sebaik-baik makhluk. Memang dah cantik, dah ada kecantikan kita sendiri, dah ada rupa yang elok. Semuanya dah cantik, dah elok. Tapi Allah ajar doa ni macam mana benda yang kita tak dapat, iaitu akhlak. Akhlak kita tak dapat, yang tu kena usaha. Kita tak bila terus lahir kan terus jadi baik. Tak, kan, Rina? Lahir terus jadi rajin. Tidak. Lahir terus jadi pengacara. Tak, kena usaha. Betul. Benda-benda macam tu, benda-benda akhlak, benda-benda kejayaan, personality, semua tu kena usaha. Jadi macam mana kita nak usaha nak dapat benda yang Allah tak bagi ni? Yang pertama, macam mana kita nak cantikkan kedalaman kita? Kita kena usaha, Rina. Macam mana dia tak terus kita jumpa orang kita terus baik, tak. Kita kena berusaha jadi baik. Orang boleh kata, alamak, dia ni hipokrit lah. Sebenarnya dia tak baik sangat dengan cikgu, tapi bila depan cikgu, dia terus jadi baik. Sebenarnya it's okay, sangat okay untuk hipokrit. Sebab sebenarnya kebaikan, personality ni memang kena berlakon dulu, Rina, mula-mula, kan. Kita kena berlakon jadi baik. Terpaksa pura-pura pun tak apa. Bila kita jumpa cikgu, kan, terutama anak-anak murid dekat sekolah, bila kita jumpa cikgu sangat suka satu kempen yang selalu kita jalankan kat sekolah, iaitu 3S. 3, Rina kena ingat, 3S, cikgu. 3 saya je. nak ingat ni. 3 je S. Okey. 1, senyum. S yang kedua, sapa. Yang ketiga, salam. Inilah satu cara untuk kita cantikkan dalaman kita dekat sekolah. Anak-anak murid, cikgu kena ingat, yang pertama kena senyum. Orang kalau cantik macam mana pun, kalau muka masam, kalau muka ketat, automatik tak cantik. Hilang kecantikan tu, cikgu. Hilang. Orang tengok pun menyampah, jadi 24 jam masam. Jadi yang pertama kena senyum. S yang pertama senyum. Yang kedua, Rina, yang kedua kita sapa.
Maksudnya sekarang kalau saya nampak cikgu, Assalamualaikum cikgu, Ya, apa khabar? betul. Itu caranya untuk dapatkan kecantikan kita cikgu. Ya, yang ketiga kita uji Rina pula ni kan. Yang ketiga apa Rina? Yang ketiga salam. Ya Tapi Allah. salam dalam keadaan kita berdepan dengan COVID-19 ini pastinya sedikit berbeza. Betul. Salam sebegini Ya. dah cukup untuk kita memahamkan kepada individu yang kita jumpa, kita nak bersalaman dengannya. Betul cikgu? Assalamualaikum cikgu. Contoh kan dekat sekolah kan, senyum, yang pertama senyum. Siapa cikgu? Ya, Assalamualaikum cikgu. Dan macam tu kan, macam norma baru kan. Betul. Assalamualaikum cikgu. Nak tambah lagi satu Rina, nak nampak lagi cantik. Betul. Tanya Apa ke tu? cikgu tu. Cikgu, ada apa yang saya boleh tolong? Itu paling cantik. Paling cantik. Automatik murid tu nampak cantik. Cantik dah lah cantik fizikal, cantik pula perangai dia kan. Baiklah, ilmu ataupun tip yang saya kira perlu, wajib untuk amalkan, iaitu kita senyum, kita sapa dan kita salam untuk dapatkan Betul. kecantikan diri Betul. yang cukup baik dari dalam maupun dari luaran. Betul. Kita lihat ini antara rangkuman yang saya kira penting untuk murid-murid juga ambil perhatian. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami dalam program Counselling di Didik TV KPM. Kembali lagi bersama kami di Didik TV KPM, pastinya dalam program Counselling di mana topik perbincangan pada hari ini menyentuh tentang cantik luar dan cantik dalam bersama dengan Cikgu Nur Fatihah. Baik, Cikgu, kalau boleh kita lihat dan kongsikan, pastinya dalam kalangan murid-murid sendiri kan, menyentuh tentang soal kecantikan ini kadang-kadang membuatkan ada dalam kalangan mereka berasa terpinggir, berasa dipulaukan. Maklumlah, bila di sekolah ni percampuran bersama dengan rakan-rakan tu ramai. Ada yang mungkin kelompok ataupun kawan-kawan yang semuanya serba cantik. Itu mungkin kadang-kadang boleh memberi rasanya kurang keyakinan diri pada sesetengah murid-murid ini. Bagaimana sebenarnya soal kecantikan ini boleh memberi impak kepada kesihatan mental seseorang, terutamanya dalam kalangan murid-murid, cikgu? Okey, terima kasih Rina. Bila kita cerita tentang cantik ni, sebenarnya dia satu benda yang sangat penting dalam kalangan remaja. Bila kita dah besar ni mungkin isu ni dah tak berapa penting, dah tak berapa utama. Tapi bila kita bercerita dalam kalangan remaja, memang isu cantik ni satu benda yang memberi impak yang sangat besar, terutama dalam untuk kesihatan mental mereka lah. Kalau kita tengok dekat sekolah Karina sebagai guru kaunseling, kita banyak lihat pelajar ni, murid-murid sekarang dia mula mengalami orang panggil satu penyakit kesihatan mental ni, mengalami keresahan ataupun dalam bahasa Inggeris anxiety. Faktor yang menyumbang kepada penyakit-penyakit keresahan ni, rasa resah, rasa tidak yakin diri, rasa kemurungan, rasa tertekan. Bukan tertekan main-main tau Rina, tertekan betul. Tertekan sampai tak nak pergi sekolah, tak nak keluar jumpa orang, tak nak jumpa kawan-kawan. Yang di satu-satu antara faktor yang sangat mempengaruhinya ialah mereka rasa tidak cantik. Mereka rasa mereka tidak yakin diri, kawan-kawan semuanya hebat-hebat, dan ini yang membuatkan mereka, orang kata kesihatan mental mereka terganggu sebenarnya Rina. Sangat-sangat banyak berlaku di sekolah. Bagaimana sebenarnya untuk kita memberi keyakinan semula kepada murid-murid ini, cikgu? Sebab kita tidak mahu ada perbezaan. Betul. Dari segi perasaan mereka ini kadang-kadang juga boleh mengganggu soal pembelajaran. Betul. Jadi bagaimana kita nak naikkan semula, bina kembali keyakinan murid-murid yang mengalami keresahan dan kemurungan ini? Okey, ni adalah bahagian yang paling penting. Okay. Jadi murid-murid yang tengok dekat rumah, sila dengar betul-betul. Okey, hari ini macam mana nak kembalikan keyakinan diri awak supaya awak-awak semua yang dekat rumah ni, anak-anak murid cikgu yang kat rumah sekarang ni, yang menonton ni, boleh kembali yakin diri, tak terganggu kesihatan mental, boleh yakin diri. Okey, yang pertama, yang macam cikgu cakap tadi, jangan sesekali sabotaj diri awak. Jangan sesekali rasa bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan sesekali. Kalau dah rasa macam alamak, aku ni tak cantik, jangan berhenti dekat situ. Yang kedua, terima diri kita. Macam mana
nak terima diri kita? Pernah tak? Cikgu nak tanya kat anak-anak muda kat rumah, pernah tak kita sendiri bercakap terima kasih kat diri kita? Kita selalu cakap terima kasih kat orang. Kita selalu kan cakap terima kasih Rina, terima kasih Puan kan, terima kasih cikgu. Tapi pernah tak sekali kita cakap terima kasih kat diri kita? Penting ya cikgu? Penting sangat sebenarnya. Itulah cara untuk kita terima diri kita, cakap terima kasih. Terima kasih Tuhan, kau dah buat terbaik dah hari ini. Terima kasih sangat-sangat. Bila kita belajar bercakap terima kasih kat diri kita, kita akan belajar perlahan-lahan untuk menerima diri kita seada je. Inilah diri kita yang bersama dengan kita selama ni. Inilah diri kita yang bangun, tidur, main, makan. Inilah diri kita, inilah kita. Jadi belajar terima diri kita. Belajar cakap terima kasih kat diri kita. Belajar minta maaf dekat diri kita. Kita selalu minta maaf ke orang. Betul. Tapi kita tak pernah minta maaf kat diri kita kan. Lupa kan? Kita rasa diri kita ni macam tak penting kan? Sebenarnya diri kita ni lah yang paling penting dalam dunia ni. Untuk diri kita, kita lah yang penting. Jadi belajar cakap terima kasih. Belajar minta maaf, belajar puji diri kita. Bila kita buat 3 perkara ni, puji, minta maaf, terima kasih dekat diri kita dulu, automatik insya-Allah kita akan menerima diri kita seadanya. Dan satu lagi tip tambahan yang cikgu nak kongsikan dengan anak-anak murid dekat sekolah. Kalau ada sekarang kertas dekat dengan anak murid, belajar tulis. Yang pertama, tulis kelebihan diri. Bila kita buat program kat sekolah kan, banyak orang bila kelemahan banyak, bila kelebihan dia kurang, dia lupa kelebihan diri kita. Jadi belajar cari kelebihan diri, tulis kelebihan diri kita dan tingkatkan kelebihan tersebut, dan kelemahan kurangkan. Baik, Macam tip tu, Rina. yang saya kira sangat berguna untuk semua murid-murid yang pastinya kita nak melihat sejauh mana kemampuan diri kita ini dapat membina kecantikan luar dan juga kecantikan dalaman. Baik cikgu, saya tiba-tiba kan tadi terfikir bila sebut tentang cantik luar, cantik dalam, kedua-dua kecantikan ini yang mana yang lebih utama, yang mana yang lebih penting? Okey, bila kita tanya mana lebih penting, orang kata cantik ke baik lebih penting. Bagi saya sebagai seorang cikgu, bagi saya kenapa perlu pilih, Rina? Kalau kita boleh ada dua-dua, kenapa nak kena pilih salah satu kan? Jadi kenapa kita nak pilih salah satu kalau kita boleh ada dua-dua? Ini yang orang panggil sebagai package. Kalau kita tengok Ratu Cantik kan, dia bukan sekadar cantik tapi dia ada package. Dahlah cantik, berpenampilan menarik, otaknya pun pandai, bijak, beauty with brain orang cakap kan. Dahlah cantik tapi dahlah cantik, bijak, baik, package. Jadi kenapa nak kena pilih kalau kita boleh ada semuanya, Rina? Dan yang pastinya saya kira itu yang paling penting. Betul. Sebab apa? Sebab ianya saling berkaitan. Betul. Antara satu sama lain. Betul. Cikgu juga mungkin kalau boleh dapat kita rumuskan berkenaan dengan cantik luar dan cantik dalam ini, untuk kita beri semangat kepada murid-murid, kepada mereka yang sebenarnya selalu rasa tak ada keyakinan diri, selalu rasa resah, gelisah dan murung kerana membuat perbandingan diri dengan orang lain. Bagaimana sebenarnya cikgu? Okey, macam ni anak-anak murid cikgu yang tengah mendengar sekarang kan, ingat apa yang cikgu cakap, terima diri kita, jangan sabotaj diri kita. Sebab cikgu dah cakap tadi, Allah bagi semua orang ni memang cantik, memang lahir-lahir tu dah ada kelebihan, dah ada kecantikan tersendiri. Jadi kita kena fokus kecantikan yang kita ada. Macam saya hari ni kan, saya rasa saya cantik kan, make up sikit lagi cantik. Macam tu kita fokuskan kelebihan yang kita ada, dan kelemahan yang kita ada itu kita kurangkan, kita cuba perbaiki. Dan macam cikgu cakap sebentar tadi, kalau boleh pilih package, kenapa nak pilih salah satu? Ada dua-dua. Cantik dah memang cantik, perbaiki personality, perbaiki awak punya kepandaian kan. Sekarang yang penting perempuan sekarang kena cantik, murid sekarang kena cantik dan kena pandai dan kena berpenampilan menarik. Pastikan anda semua ada package yang ni, insya-Allah boleh pergi ke mana-mana, akan disukai oleh ramai orang, akan diterima oleh masyarakat. Wah, inilah yang kita katakan dapat membina kembali semangat dan juga keyakinan dalam diri murid-murid sendiri. Bila menyentuh tentang apa yang perlu dilakukan oleh setiap murid-murid kita nak mendapatkan kecantikan luar dan kecantikan dalaman ini, yang penting kata Cikgu Fatihah, jangan
jangan sabotaj diri, jangan kutuk diri sendiri, sentiasa puji diri sendiri. Yalah cikgu, kata orang kalau tak puji diri sendiri, siapa nak puji lagi kan? Betul-betul. Jadi anda juga kena sentiasa minta maaf pada diri sendiri, berterima kasih pada diri sendiri. Saya kira ini antara package kecantikan diri yang dapat menampilkan, menyerlahkan kecantikan dalaman anda hinggalah kecantikan luaran. Apapun, terima kasih untuk tip-tip ataupun panduan yang berguna daripada Cikgu Nur Fatihah Ahmad, guru kaunseling kita pada hari ini. Mudah-mudahan ianya memberi satu semangat keyakinan dalam kalangan murid-murid sendiri untuk sentiasa rasa cantik dan juga hargai kecantikan anda. Bersyukur apa adanya dan pastinya anda kena raikan kecantikan diri masing-masing. Terima kasih cikgu. Moga-moga ada rezeki kita jumpa lagi ya. InsyaAllah. Baik, itu saja yang sempat kami bawakan dalam program kaunseling di Didik TV KPM. Saya Hazrina Kasim mengundurkan diri. Assalamualaikum.